Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa 'ada ibadahul muttaqin bil jazaa'il awfa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-'abdul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil birri wat taqwa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tetaplah beriman kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah memberi kamu dua bahagian dari rahmatnya dan menjadikan bagi kamu cahaya untuk kamu berjalan dengannya pada hari kiamat kelak, serta diampunkan dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Yang dihormati lagi dikasihi sekalian ahli keluarga, dihormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, adik-adik yang saya sayangi, adik-beradik jauh dan dekat, sahabat handai, seterusnya muslimin, muslimat yang sudi mendengar mau'izah yang cuba saya sampaikan sekadar kemampuan, dan begitu juga bagi yang terdengar mau'izah yang cuba saya sampaikan ini. Mudah-mudahan menjadi pengajaran pada diri kita sekalian, lebih-lebih lagi pada diri saya yang dhaif ini. Mudah-mudahan menjadi bekalan pada kita di hari akhirat kelak, pada hari yang tidak memberi manfaat, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi manfaat harta, benda dan anak pinak, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Mudah-mudahan dengan ilmu inilah, mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak akan menjadi bekalan, dicampur lagi dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita belajar, dicampurkan lagi dengan amal-amal ibadat yang kita belajar, dicampur lagi dengan amal-amal ibadat yang kita lakukan, maka mudah-mudahan bertambah banyaklah pahala yang kita dapat, amal kebajikan yang kita dapat untuk jadi bekalan bawa ke sana. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu ialah taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya cuba membicarakan hadis yang terdapat dalam kitab Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai bab yang beriman kepada adanya malaikat. Kita percaya, kita beriman pada adanya malaikat, dan dia termasuk dalam rukun iman, beriman pada malaikat. Dan malaikat-malaikat ini ada tugasnya masing-masing yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, di antara tugas malaikat yang banyak itu, ada malaikat yang ditugaskan menyeru tiap-tiap hari. Setiap hari dia menyeru, menggalakkan manusia supaya berbakti dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Malaikat menyeru, tugasnya dia menyeru manusia untuk menggalakkan manusia supaya berbakti dengan nikmat-nikmat, rezeki-rezeki dan segala kurniaan Allah yang dikurniakan Allah kepada kita, yakni kepada manusia. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin tal'at fihi syamsuhu illa wa kana bijambatayha malakani yunadi yanin nidaan yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghayra thaqalain. Ya ayyuhan nas halummu ila rabbikum innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha wala abati syams illa wa kana bijambatayha malakani yunadi yani nidaan yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghayra thaqalain. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Hibban. Riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, tidak ada satu hari yang terbit matahari padanya melainkan ada di kiri kanan matahari itu dua malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain daripada manusia dan jin. Kata malaikat itu, wahai sekalian manusia, marilah kamu semua berusaha mengerjakan amal bakti kepada Tuhan kamu. Karena sesungguhnya pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup di dunia ini adalah lebih baik daripada pendapatan yang banyak serta melalaikan bekalan akhirat. Dan tidak masuk matahari melainkan ada di kiri kanannya dua malaikat yang menyerukan seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain daripada manusia dan jin. Katanya, ya Tuhan kami, berikanlah ganti yang berganda-ganda kepada orang yang mencurah-curahkan nikmat yang dikurniakan kepadanya pada jalan yang diridaimu, ya Allah. Dan timpakanlah kerugian yang besar ke atas orang yang menahan nikmat-nikmat Allah itu daripada mengeluarkannya pada jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan hari-hari kita manusia ini banyak berhadapan dengan perkara-perkara yang melalaikan daripada berusaha mengerjakan amal bakti. Ini tidak dapat kita elakkan sebagai manusia. Kita, termasuk diri saya lebih-lebih lagi, sebagai manusia kita ni terlalai. Nama pun kita manusia, lupa, nasia. Manusia ni ambil perkataan an-nas, nasia, nisyan, maknanya pelupa. Ya ayuhan nas, wahai manusia,
Wahai orang yang pelupa. Al-insan la yakhlu al-khata' wan nisyan. Manusia itu tidak sunyi dari melakukan kesalahan dan juga lupa. Ini tabiat manusia. Sebab itu Allah memperingatkan berkali-kali dalam Quran, dalam hadis, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas. Dalam hadis pun yang sama, Rasulullah memperingatkan berkali-kali supaya bila kita lupa, kita ingat balik, menyedarkan balik kesilapan, kelupaan kita, supaya kita insaf, supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam perkara yang berhubung dengan harta benda dan cara membelanjakannya. Allah memperingatkan kita. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada tiap-tiap hari, setiap hari, tidak ada hari yang cuti. Setiap hari ada malaikat yang ditugaskan menyeru, mengingatkan manusia supaya mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang, dengan tujuan untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil ingatan bahawa rezeki yang kita dapat, pendapatan yang sedikit yang kita dapat, serta mencukupi keperluan hidup di dunia ini, meliputi harta benda dan nikmat-nikmat yang lain, adalah lebih baik dari pendapatan yang banyak tapi melalaikan dari mengerjakan amal bakti untuk mencapai kebahagiaan yang kekal di hari akhirat. Dan dalam hadis ini juga diterangkan bahawa malaikat itu mendoakan semoga orang yang pemurah, yang berbakti pada jalan Allah dengan harta benda, dengan ilmu, pengetahuan dan tenaganya. Malaikat berdoa kepada orang yang pemurah, yang berbakti pada jalan Allah dengan harta bendanya, dan juga dengan ilmunya, dan juga dengan tenaganya, diberi balasan yang berganda-ganda. Manakala orang yang bakhil, kedekut, malaikat berdoa supaya ditimpakan kerugian. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Terbit saja matahari pada hari itu, macam hari ini, terbit saja matahari, ada di kiri kanan matahari itu malaikat yang menyeru, seruan yang didengar oleh semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah dengar seruan malaikat. Dia menyeru apa? Dua malaikat, yang satu di kiri, satu di kanan matahari itu, menyeru seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain manusia dan jin tak dengar. Lembu, kerbau, haiwan dan segala makhluk yang lain dengar, tapi mereka tak dapat menceritakan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bagi manusia mendengar seruan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi manusia jin untuk mendengar seruan itu? Seruan malaikat ketika mana matahari terbit tadi. Malaikat menyeru.
Kerana malaikat dan jin ini, mereka akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diberhati oleh hukum. Ada hukum haram, halal, wajib dan sebagainya. Dan dua makhluk ini, manusia dan jin ini, Allah ciptakan untuk beribadat kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin wal ins, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Sebab tu Allah tak bagi dengar. Allah bagi maklum daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi maklum dari kalam-kalamnya dalam Al-Quranul Karim. Di situlah tersimpulnya iman, kepercayaan, benda yang tak dengar. Apakah manusia boleh beriman? Apakah jin boleh beriman? Kalau dengar, kalau seksaan kubur manusia boleh dengar. Manusia yang hidup ni boleh dengar. Nescaya tidak ada orang yang berani melakukan maksiat di atas muka bumi ini. Kita lalu ke tepi kubur, berjalan tepi kubur, kita dengar manusia yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meraung-raung dalam kubur. Kita pergi semayang di masjid yang perkuburannya ada setengah perkuburan itu di keliling masjid, terdengar teriakan manusia dalam kubur. Manusia tak boleh duduk. Dia akan menangis, dia akan bertaubat kepada Allah, dia insaf. Cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah dan tidak berani melakukan maksiat lagi. Kalau Allah bagi pendengaran itu kepada manusia dan kepada jin. Allah menjadikan kehidupan ini untuk nak menguji manusia. Untuk nak menguji manusia siapa yang lebih baik amalannya. Allah bagi panduan Al-Quran dan hadis. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan maut, kematian dan hidup itu untuk nak menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Itu dikatakan iman. Iman ni mana? Kepercayaan. Percaya. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bagi mendengar perkara-perkara yang gaib. Nak tengok beriman atau tidak manusia ini. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzahirkan dirinya, tidak menampakkan dirinya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Sifat Allah antara sifat 20. Pertama, wujud, ada. Tapi kita tidak dapat melihat. Nak menunjukkan keimanan kita, setakat mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewujudan Allah walaupun kita tidak nampak, tapi keimanan kita kepada Allah, kita yakin dengan sepenuh hati bahawa memang Allah itu ada, memang Allah itu wujud. Dengan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Bumi yang Allah jadikan, bulan, bintang, bumi, langit. Siapa yang menjadikan? Adakah dia terjadi dengan sendiri? Pasti ada kuasa yang mampu menjadikan
alam yang terbentang ini. Ini bukan kuasa manusia yang mampu untuk mencipta alam ini. Menciptakan bulan bukan kuasa manusia. Tidak ada manusia yang mampu naik ke langit untuk meletakkan bulan di langit. Mesti ada satu kuasa. Sebab setiap bagi hukum akal, setiap sesuatu yang ada pasti ada pembuatnya. Dia tak jadi dengan sendiri. Seperti mana sekolah tidak terbina dengan sendiri, mesti ada tukangnya. Begitu juga kereta tidak terjadi dengan sendiri, mesti ada tukangnya. Bahkan kita sendiri tidak terjadi dengan sendirinya, kecuali ada orang yang menjadikannya. Ada yang kuasa yang menjadikannya. Maka kuasa itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak menzahirkan dirinya. Tidak menampakkan dirinya. Dia nak melihat keimanan kita kepadanya. Bila kita dapat melihat, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamu qawlan min Rabbir Rahim. Allah ucap salam kepada penghuni-penghuni syurga. Dia sambut kita yang memasuki syurga dengan ucapan salam. Salamu qawlan min Rabbir Rahim. Sebab itu, malaikat pun kita tidak nampak. Malaikat pun kita tidak nampak. Dia menyeru setiap pagi. Ketika mana keluarnya matahari, terbitnya matahari, dia menyeru. Seruan itu didengar oleh makhluk yang lain, tapi mereka tak dapat menceritakan kepada manusia dan juga jin. Apa seruan mereka? Wahai sekalian manusia, marilah kamu semua berusaha mengerjakan amal bakti kepada Tuhan kamu. Pagi-pagi ini, kerjalah amal bakti kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup di dunia ini adalah lebih baik dari pendapatan yang banyak serta melalaikan bekalan akhirat. Dia memperingatkan, dia menyeru kiri kanan matahari itu, supaya hari itu kita berusaha dengan amalan-amalan yang baik, mencari rezeki yang baik, walaupun pendapatan itu sedikit, lebih baik daripada pendapatan yang banyak tapi melalaikan pendapatan yang haram. Pendapatan yang haram serta melalaikan dia daripada hari akhirat. Dan pendapatan yang tak baiklah tu. Lebih baik kita dapat yang sedikit. Kata malaikat, dia menyeru waktu pagi. Sebab waktu pagi itu manusia mencari rezeki. Seperti banyak burung, dia pagi-pagi terbang mencari rezeki. Kita manusia pun mencari rezeki. Apatah lagi jika kita dapat rezeki yang banyak, bukan maknanya, kita kena faham, bukan maknanya pendapatan sedikit ni kita cari, kalau kita pendapatan hari itu kita boleh banyak, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Tapi kita gunakan pendapatan yang banyak itu untuk kerja-kerja amal kebaikan yang menuju kepada akhirat. Tapi kalau kita tak dapat sedikit pun hari itu, hasil kita gunakan yang baik untuk tempat yang baik, lebih baik daripada kita mendapat pendapatan yang banyak tapi melalaikan kita daripada bekalan akhirat, tidak membawa kepada amal bakti ke akhirat, tak dapat pahala ke akhirat. Kalau banyak pendapatan kita pada hari itu, lebih baik dan kita guna pula tempat yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau pendapatan yang banyak tapi tidak digunakan untuk membawa kepada hari akhirat, pahala ke hari akhirat, tidak bererti, tidak ada guna. Baik kita dapat sedikit, tapi berfaedah kita bawa untuk hari akhirat. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak masuk matahari
melainkan ada di kiri kanannya dua malaikat. Wala abati syamsu illa wa kana bijambataiha malakani yunadi yani nidaan. Dan tidak masuk matahari. Matahari tenggelam. Matahari dia tadi naik. Bila matahari jatuh, malaikat juga menyeru. Kiri dan kanan. Didengari oleh semua makhluk. Yunadi yani nidaan. Yasma'uhu khalqullah kulluhum. Didengar oleh semua makhluk Allah. Kulluhum, semua dengar. Ghayra saqalain. Kecuali dua yang tak dengar. Manusia dan jin. Apa malaikat itu menyeru? Tugas malaikat itu menyeru bila matahari jatuh. Bila matahari jatuh. Ya Tuhan kami, berikanlah ganti berganda-ganda kepada orang yang mencurahkan nikmat yang dikurniakan kepadanya pada jalan yang diridai Allah. Dan timpakanlah kerugian yang besar ke atasnya orang yang menahan nikmat-nikmat Allah itu daripada mengeluarkannya pada jalan yang dituntut oleh Allah. Malaikat menyeru, waktu pagi kita mencari rezeki, kita mendapat rezeki yang halal, kita keluarkan sedikit rezeki itu untuk kebaikan. Kita keluar pagi mencari rezeki, dapat keuntungan. Dan daripada keuntungan itu kita beri kebaikan. Kita sedekah. Kita bantu kepada orang yang memerlukan. Kita berderma kepada orang yang memerlukan daripada hasil pendapatan. Walaupun sedikit, tapi kita gunakan rezeki yang kita dapat pada hari itu. Malaikat menyeru. Malaikat petang itu menyeru sebelum matahari terbenam. Dia mendoakan, berilah ganti berganda-ganda kepada orang yang mencurahkan nikmatnya pada hari ini pada jalan yang diridai oleh Allah. Dan timpakanlah kerugian yang besar ke atas orang-orang yang menahan nikmat Allah. Dia dapat nikmat Allah, dia ada rezeki yang Allah berikan, tapi dia tahan. Makna dia tak keluarkan pada jalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang makan gaji, yang bergaji ni bulan ni, maknanya kita keluar bulan-bulan lah, hujung bulan. Ada yang gaji hari. Pendapatan orang berniaga ni hari-hari dapat hasil. InsyaAllah jika dia untung, dia bagi sedikit sebanyak, dia bagi kepada orang-orang yang tertentu sekadar kemampuan. Bukan bagi semua, tidak. Tapi dia dia memberi bantuan itu sekadar kemampuan yang dia mampu, dan dia rasa dia boleh bagi. Beras sekampit ke, ikan sekilo ke, roti satu tin tu ke, apa-apa saja dari hasil yang dia dapat tu. Ataupun dia bagi duit terus ke untuk keperluan pada orang yang susah, dia bagi keuntungan dia hari itu. Bagi kita yang gaji yang bekerja bulan, hujung bulan lah, dapat pendapatan hujung bulan, dia akan memikirkan kepada siapa yang dia bagi. Kepada ibunya tetap dah. Kepada adik-beradik dia, saudara dekat-dekatkan, saudara adik-beradik yang dekat dulu, utamakan adik-beradik yang dekat susah, dia bagi. Kemudian lihat pada orang yang anak-anak yatim yang susah, dia bagi. Sekadar yang mampu, walaupun sedikit, tapi berterusan. Kalau yang bulanan ini makna setiap bulan dia bagi. Kalau orang yang bekerja harian ini, gajian harian ini, setiap hari dia bagi. Ini maknanya orang itu mendapat doa daripada malaikat. Malaikat mendoakan kepada kita supaya ditambahkan rezeki dan digandakan rezeki yang kita keluarkan tadi itu
digandakan lagi dengan ganda yang banyak. Rezeki itu ditambah lagi. Yang kita keluarkan itu supaya kita keluarkan untuk kita berikan pada orang susah pada hari itu, malaikat berdoa supaya digandakan dengan gandaan yang lebih banyak daripada kita keluarkan itu. Doa malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada orang yang memberi kebaikan kepada orang, membantu orang. Ini seruan malaikat. Inilah antara tugas-tugas yang malaikat ditugaskan. Ada tugas malaikat yang menyeru manusia untuk melakukan kebaikan, tapi tidak didengar oleh manusia dan jin. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca hadis baru kita faham, oh ada malaikat yang tugaskan macam tu. Malaikat ni macam-macam tugas dia. Kalau di langit tu, kalau sujud-sujud saja. Kalau dia rokok saja. Itu dilihat oleh Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Putih. Taat sungguh. La ya'sunallah. Mereka tidak sekali-kali buat maksiat kepada Allah. Malaikat ni. Malaikat ini orang malaikat yang cukup taat kepada Allah. Ini malaikat. Dan ada yang tugaskan yang menyeru. Setiap kali matahari terbit, kiri kanan tu mereka menyeru manusia. Supaya mereka semua ini berusaha mengerjakan amal yang baik pada hari itu. Jangan melakukan kerja-kerja yang haram. Walaupun pendapatan sedikit, lebih baik daripada pendapatan yang banyak tapi haram. Ini tugas malaikat. Dan waktu petang pun, dua malaikat kiri kanan menyeru kepada manusia ini yang melakukan kebaikan dengan harta yang dia dapat pada hari itu, untuk dia digantikan, manusia ini digantikan dengan harta yang berganda disebabkan oleh sedekahnya pada hari itu. Ini tugas malaikat. Mudah-mudahanlah bila kita faham tugas-tugas malaikat ini, maka kita akan gunakanlah sedikit sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka-mereka yang memerlukan. Kita kena ingat, rezeki yang ada pada kita, duit yang ada pada kita bukan milik kita sepenuhnya. Bukan 100% kita kata hak kita. Kadang-kadang ada dalam poket kita ini, duit ini rezeki orang. Rezeki orang. Macam gula kopi juga. Gula kopi di rumah kita, kadang-kadang bukan untuk ahli keluarga kita saja. Kadang-kadang rezeki tetamu yang datang berkunjung ke rumah kita, rezeki dia. Kita buat minuman pada dia. Kadang-kadang tengah kita makan nasi, ada tetamu datang, rezeki dia. Makan sama-sama dengan dia. Kadang-kadang ada duit dalam poket kita, RM50 ke RM100 ke. Kita ingat kata rezeki kita. Bukan pasti kata itu rezeki kita lagi. Bukan milik kita lagi. Naik kereta, pancit kereta, kena tukar tayar. RM100 tadi, pomen punya. Pomen punya, bukan duit kita. Bukan rezeki kita lah. Banyak kat pomen. Tayar pecah. Ada 400-500 dalam poket. Enjin rosak. Kita ingat rezeki kita. Tak. Kadang-kadang ni milik orang, cuma kita pegang sekejap ya. Yang kata rezeki ni milik Allah ni, Allah hatak. Allah hatak. Sebab tu kita jangan jadi orang yang kedekut, sehingga kita mengatakan apa yang ada pada kita itu, itulah milik kita. Tidak. Sedangkan umur kita yang kita bercakap, yang kita hidup ini pun bukan milik kita, di bawah genggaman Allah Subhanahu Wa Taala.
ni yang kita hidup ni, kita berjalan ke sini ni, bila-bila masa, bila-bila waktu Allah boleh ambil nyawa kita. Sebab bukan milik kita, kita pinjam. Bila pinjam, bila masa waktu mana pun Tuhan dia boleh ambil. Ini yang perlu kita ketahui daripada mafhum hadis ini. Tugas malaikat. Dan satu hadis lagi saya nak baca. Antara tugas malaikat juga, ada yang ditugaskan pada hari akhirat melahirkan penghargaan kepada orang yang membanyakkan amal-amal kebajikan. Ada tugas malaikat yang ditugaskan pada hari akhirat, mereka melahirkan penghargaan kepada orang yang telah memperbanyakkan amal kebajikan semasa di dunia. Ini tugas malaikat lain pula. Ini tugas malaikat di hari akhirat. Yang tadi tugas malaikat semasa dunia. Masa matahari terbit dan masa matahari terjatuh. Matahari jatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair. Faman kana min ahli as-salah du'iya min babi as-salah. ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. Riwayat oleh Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, sesiapa yang melakukan dua atau lebih dari jenis-jenis amalan kebajikan untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, ia akan diseru oleh malaikat dari pintu-pintu syurga. Katanya, wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik bagimu memasukinya. Ma anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Wahai hamba Allah, ya Abdullah, hadza khair. Pintu ini lebih baik bagimu memasukinya. Masuklah ikut pintu ini. Kata satu pintu. Yang melakukan amal kebajikan untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang membanyakkan jenis sembahyang, faman kana min ahli salah du'iya min babi salah, maka sesiapa yang membanyakkan jenis sembahyang, ia tetap diseru dari pintu sembahyang, babi salah. Du'iya min babi salah. Dan sesiapa yang membanyakkan jenis perjuangan, man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad, maka ia tetap diseru dari pintu perjuangan. Wa man kana min ahli siyam
du'aya min babir rayyan, dan sesiapa yang membanyakkan jenis puasa, ia tetap diseru dari pintu puasa. Pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan. Dan sesiapa yang memperbanyakkan sedekah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, ia tetap diseru dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu mendengarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ayah dan ibuku menjadi galang gantimu ya Rasulullah. Ditanya sungguh-sungguh nak ni. Ayah dan ibuku menjadi galang gantimu ya Rasulullah. Tidakkah menjadi sebarang kesusahan pada orang yang dijemput masuk dari setiap pintu itu, bahkan kemuliaan kepadanya? Maka adakah sesiapa yang dijemput masuk dari semua pintu itu? Ada yang dijemput melalui pintu kebajikan. Dia banyak beramal kebajikan. Dermanya, dia melakukan anfaqah. Sekurang-kurangnya dia melakukan 2 atau lebih jenis amal kebajikan. Dan dapat pintu tu dia kena ada 2 kebajikan ataupun lebih. Zaujaini, man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Dia sedekah bukan 1, 2 kebajikan. Dia sedekah pada seorang ni, seorang, atau sedekah pada seorang, 2 ataupun lebih baik. Paling kurang 2. Ngikut hadis ini. Kalau nak bagi kebajikan ni, bagi 2. Kalau nak beli gula tu, kita beda seorang sekilo. Hantar rumah ni sekilo, hantar rumah ni sekilo. Kalau beras itu 2 kampik. Untuk nak dapat seruan dari pintu ni, pintu syurga ni. Pintu syurga. Pintu syurga kata masuk, ikut ini. Kamu amal kebajikan. Dulu kamu lakukan amal kebajikan. Masuk ikut pintu ni. Pintu syurga menyeru, masuk ikut pintu ni. Kemudian, haza khair. Pintu ini pintu yang baik. Maka sesiapa yang banyakkan jenis sembahyang, faman kana min ahli salah, dia mungkin derma tak banyak, adalah sikit-sikit, tapi dia ahli sembahyang, dia rajin sembahyang. Ahli sembahyang ni maknanya dia sembahyang, tak kira lah sembahyang wajib tetap dah, dia ikuti dengan sembahyang sunat, maka dia diseru dari pintu sembahyang, masuklah ikut pintu ni. Wa man kana ahlil jihad du'iya min babil jihad. Bagi mereka yang membanyakkan jenis perjuangan, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan tenaga mereka. Dengan duit harta mereka, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Maka pintu jihad, kata masuk ikut pintu ini. Pintu syurga ada banyak. Sebab itulah, satu dinamakan pintu kebajikan, pintu amal untuk orang yang amal soleh. Satu lagi pintu orang sembahyang. Satu lagi pintu jihad. Kemudian wa ma min ahli siyam, dan orang yang berpuasa pula, dia rajin puasa, sembahyang puasa wajib, dan kemudian diikuti oleh puasa-puasa sunat, Isnin, Khamis umpamanya. Pintu puasa memanggil dia juga. Melihat kebajikannya yang banyak, pintu tu akan panggil. Ia diseru dari pintu puasa yang bernama Ar-Rayyan. Dan sesiapa yang banyakkan jenis sedekah, waman
kana min ahli sadaqah, ia diseru dari pintu sedekah. Mendengarkan yang demikian itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, dia pergi jumpa Nabi. Antara dia kata, ya Rasulullah, pintu kebaikan, pintu kebajikan. Maka pintu kebajikan tadi menyeru orang yang buat kebajikan masuk ke syurga. Kemudian kebajikan ni banyaklah, bukan kadang-kadang dia bagi bentuk dalam bentuk sedekah dah. Dia kebajikan dari tenaga dia, tolong-menolong, bantu-membantu, memberi pendapat. Kadang dia menyelesaikan masalah orang. Itu kebajikan. Dia bagi pandangan, buah pandangan, memberi buah fikiran. Dia menyelesaikan kesulitan manusia. Itu dikatakan kebajikan. Dia boleh masuk melalui pintu itu. Pintu itu menyerunya masuk ikut pintu ini. Kemudian ada pintu semayang. Babus salah. Pintu semayang. Pintu syurga ni. Dan satu lagi ada juga pintu jihad. Dan ada lagi pintu siam, pintu puasa yang namanya Ar-Rayyan. Orang yang puasa ni ada nama syurga untuk orang yang puasa ni masuk ke pintu tu. Dan ada yang masuk ikut pintu sedekah. Dia rajin bersedekah. Kemudian Abu Bakar ni tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, adakah pada hari itu sesiapa yang dijemput masuk dari semua pintu? Semua pintu jemput dia. Semua pintu panggil dia. Macam kita katalah, semua pintu panggil kita masuk. Semua sebut nama pintu kita. Malaikat menyebut pintu. Masuk ikut pintu ni, masuk ikut pintu ni. Nama kita. Adakah orang yang macam tu pada masa itu? Adakah hanya pintu sedekah saja panggil, pintu lain tak panggil kita? Adakah pintu jihad saja panggil kita, pintu lain tak panggil kita? Itu maksud Abu Bakar. Apa jawab Rasulullah? Naam, ada. Semua pintu memanggil nama seseorang. Semua pintu dah boleh masuk. Dia bebas masuk nak pintu mana pun. Dia teri nak masuk pintu mana pun boleh pada hari itu. Kalau dia tak mau masuk ikut pintu jihad, dia nak masuk ke pintu siam pun boleh. Ada pintu yang tak boleh masuk. Dia hanya boleh masuk pintu puasa. Dia nak masuk ke pintu sedekah, malaikat tak bagi masuk. Kerana dia bukan ahli sedekah yang betul-betul ahli sedekah. Dia kena masuk pintu puasa sebab dia rajin puasa. Dia masuk pintu syurga juga. Hak ni pintu sedekah ni, orang yang bersedekah, benar-benar bersedekah, banyak bersedekah, dia boleh masuk pintu sedekah. Pintu jihad, kadang kita nak masuk tak boleh pintu tu. Sebab kita bukan orang di kalangan ahli jihad yang sebenar. Kita cari pintu yang kita boleh masuk. Oh, kita boleh masuk pintu kebaikan, amal kebajikan yang kita lakukan. Kita melakukan apa kebajikan kepada pelajar-pelajar, budak-budak sekolah, kita mengajar untuk kebaikan. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan, daripada cahaya, mengenal mereka kehidupan, mengajar mereka erti kehidupan, mengajar mereka menulis, mengira dan sebagainya. Itu pun dikira kebajikan. Ilmu. Nabi dilahirkan Nabi ini merupakan seorang guru, muallim, murabbi. Jadi kita ini yang mengajak manusia ini ke arah mengenal dan mengeluarkan manusia daripada kejahilan ini juga ibarat kita murabbi. Menyambung tugas Rasulullah SAW. Mulia. Kita boleh masuk pintu kebajikan. Masuk pintu tu. Ataupun kita banyak sedekah. Masuk pintu sedekah.
yang Abu Bakar ni dia hendak, kalau adakah manusia yang boleh masuk semua pintu? Tak ada malaikat yang menghalang. Masuklah pintu mana pun. Ada, kata Rasulullah. Naam. Wa arju an takuna minhum. Aku harap engkau seorang daripada mereka yang berbahagia itu. Satu ucapan yang indah. Kata-kata yang apa? Aku harap, kata Rasulullah, wa arju an takuna minhum. Engkau salah seorang yang boleh masuk, wahai Abu Bakar, ikut segala pintu. Seronoklah Abu Bakar bila dengar jawapan Nabi macam tu. Aku harap, wa arju, aku mengharapkan engkau salah seorang yang boleh masuk ke pintu mana pun masuklah. Malaikat tidak tahan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang kemuliaan dan penghormatan yang tinggi yang diberikan oleh malaikat pada hari akhirat kepada orang yang membanyakkan jenis-jenis amalan kebajikan yang dilakukan. Sesiapa yang melakukan dua atau lebih, jadi jenis-jenis amal kebajikan, dua atau lebih, ingat tu, dua atau lebih, sangatlah dihormati oleh malaikat syurga, sehingga masing-masing berebut menjemputnya masuk dari pintu yang dijagai oleh mereka. Malaikat menjemput, malaikat sambut. Maksudnya mengerjakan dua atau lebih jenis-jenis amal kebajikan ini ialah, misalnya seseorang itu mengerjakan, contoh, mengerjakan sembahyang fardu, satu. Kemudian dia juga memperbagaikan sembahyang sunat. Dah sembahyang fardu, kemudian dia buat juga sembahyang sunat, contoh. Dua kebajikan dia buat. Itu maksud. Kemudian contoh-contoh lain samalah. Kita kiaslah. Kemudian ada juga halnya dengan demikian halnya dengan amalan-amalan kebajikan yang lain. Kebajikan-kebajikan yang lain. Dia buat lebih daripada satu. Tak kira lah sedikit ke sebanyak, ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Kalau orang bagi anak yatim ni, dia jemput lebih dari seorang. Dia tak bagi pada anak yatim tu seorang, dua atau tiga. Dia jemput. Kadang ramai. Ikut kemampuan. Mendengarkan tentang kemuliaan yang banyak itu, yang Allah nak bagi kepada manusia pada hari akhirat, yang akan didapati oleh orang yang berbahagia itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Nabi yang dekat, sahabat karib Nabi, merasa gembira. Dia seronok dengar perkataan Nabi ini. Dan dia meminta penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menyatakan harapannya, semoga Abu Bakar termasuk dalam golongan orang yang beruntung itu. Ini nak menunjukkan bahawa tugas malaikat, ada tugas malaikat yang menjadi tetamu di pintu-pintu syurga, yang akan menyambut ahli-ahli syurga yang melakukan amal kebajikan di dunia ini. Semoga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memasuki pintu-pintu yang Allah sebutkan tadi. Dapat memasuki pintu-pintu yang Allah sebutkan tadi. Alangkah beruntungnya kita jika kita dapat semua pintu yang kita masuk. Kalau tak dapat semua pun, sekurang-kurangnya kita dapat 3 pintu, 2 pintu, 1 pintu dengan amalan kita yang sedikit ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Sebab ada di antara manusia pada hari itu 1 pintu pun dia tak boleh masuk. Malaikat halang. Dia nak masuk pintu kebajikan tak boleh, nak masuk pintu jihad tak boleh, nak masuk pintu sedekah tak boleh, nak masuk pintu rayyan, pintu puasa pun tak boleh. Terhalang semua pintu. Tak boleh masuk.
Bila tak boleh masuk ke syurga, kita fahamlah ke mana tempatnya. Sebab itu dalam amal kebajikan ni banyak. Ada orang yang kadang kuat, dia rajin puasa. Puasa, dia masuk ikut puasa. Ada orang yang rajin bersedekah, masuk ikut bersedekah. Ada yang rajin buat kebajikan, dia masuk pintu kebajikan. Ada orang yang rajin berjihad, masuk pintu berjihad. Semuanya Allah bagi. Ini semua adalah pintu-pintu syurga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahawa dia akan dibiarkan begitu saja? Tak. Allah sebut, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahawa manusia ini akan dibiarkan begitu saja? Tak. Tak. Tak dibiarkan begitu saja. Daripada hadis yang kita baca tadi pun kita dah faham tugas manusia. Malaikat menyeru pagi dan petang. Kemudian di hari akhirat, malaikat menyambut kita di hari akhirat. Malaikat di syurga menyambut orang-orang yang melakukan kebaikan. Jika kita tidak disambut di sana, tidak ada pintu yang boleh dimasukkan ke sana, maka sudah tidak ada pintu, tertutup pintu kita melalui pintu-pintu yang ada. Maka wal'iyazubillah, pintu neraka yang terbuka pada manusia. Sebab itu dikatakan bahawa adakah manusia ini menyangka bahawa Allah jadikan kita ini saja-saja, dibiarkan kita saja-saja? Ada pembalasan. Atas apa yang Allah perintahkan, mesti kita kerjakan. Dan apa yang Allah larang, mesti kita tinggalkan. Sebab tugas manusia adalah tunduk, patuh kepada Allah semata-mata. Ini kerja kita. Ini tugas kita. Ini matlamat yang Allah jadikan kita. Wa ma khalaqtul jin. Saya ulang lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Bukan disuruhnya kita merosakkan manusia diperintahkan kita untuk memakmurkan bumi ini dengan kebaikan. Bukan ditugaskan manusia ini, disuruhkan manusia ini merosakkan bumi, melakukan kejahatan, melakukan keburukan, kekacauan dan kemungkaran yang akan mengundang bahaya bukan saja pada dirinya dan bahkan kepada orang lain. Itu bukan tugas manusia. Allah tak jadikan manusia ini saja-saja. Tak, Allah jadikan kita ini saja-saja, sonok-sonok jadikan kita. Tidak, ada tugas, ada misi. Allah jadikan kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Suratul Nahl ayat 78. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan sesungguhnya Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. La ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui sesuatu apa pun bila kita keluar dari perut ibu kita. Dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a. Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan, wal absar, wal af'idah, dan hati, yakni akal fikiran, supaya kamu bersyukur. La'allakum tashkurun. Hal ini bermakna segala panca indera yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita
harus kita gunakan, manfaatkan pada tempatnya yang betul. Jangan sekali-kali kita salah gunakan. Dengan cara ini sahaja barulah kita dinamakan manusia yang bersyukur di atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bersyukur kepada Allah, kita melakukan amal kebajikan kepada Allah, kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita boleh memasuki syurga mengikut pintu-pintu yang kita kendaki. Allah berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain." Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami, kata Allah. Kenapa nak bermegah? Allah jadikan baginya dua biji mata untuk memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami. Perhati alam, perhati laut, perhati segala benda yang ada di alam ini. Kemudian perhatikan diri kita yang kerdil ini. Maka di situ akan timbul keinsafan. Keinsafan bahawa Allah ini maha gagah. Allah ini maha berkuasa. Dan Allah mengatakan lagi, dan lidah serta dua bibir untuk menyempurnakan sebahagian besar hajat-hajatnya. Allah menyebut walisanan wa syafatain, dan lidah serta dua bibir untuk dia bercakap, untuk dia menyebut, untuk dia berzikir, untuk dia membaca Al-Quran, dan untuk segala-galanya, untuk dia bercakap benda yang baik, dia memerlukan kepada dua bibir. Dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan, wahadainahu najdain, dan kami menunjukkan kepadanya dua jalan, iaitu jalan kebaikan untuk dijalaninya ataupun jalan kejahatan untuk dia jauhinya. Dan sebut dalam Al-Quran. Ayat ini Allah nak beritahu supaya kita melihat sesuatu dengan cermat dan teliti. Bukan kita melihat secara pintas lalu tanpa mengambil sebarang pedoman dan pengajaran. Tidak cukup kita hanya melihat sebelah mata, tapi kita melihat dengan kedua-dua belah mata, menandakan kita memandang dan memperhalusi dengan teliti segala kejadian Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada manusia, termasuk diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan kepada diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak melihat kejadian yang Allah jadikan pada diri kita sendiri? Allah kata, cuba kamu berfikir. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Atas diri kamu, kenapa kamu tidak memikirkan kejadian kamu itu? Ada disebut dalam Al-Quranul Karim. Boleh rujuk. Boleh kita rujuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita disuruh agar lebih banyak mendengar dari berkata-kata. Ini kerana kita hanya dikurniakan sepotong lidah. Wahal masa yang sama kita mempunyai dua belah telinga. Kita ada sepotong lidah dan dua telinga. Perkara ini memberi isyarat bahawa apa yang didengar mestilah diperiksa dan disiasat terlebih dahulu. Serta jangan mendengar dari hanya sebelah pihak saja. Dengar dengan teliti sebelum kita mengeluarkan sesuatu perkara. Sebab kita ada telinga dua, lidah satu. Supaya pendengaran ini kita ni jelas. Segala yang disampaikan oleh manusia, suatu berita itu, kita dengar dengan jelas. Allah bagikan dua telinga sebelum kita mengeluarkan satu pandangan. Supaya tidak menjadi satu fitnah. Ini di antara hikmah Allah jadikan manusia. Di samping itu kita juga memiliki dua ulas bibir yang melambangkan penutup bagi segala rahsia yang perlu disembunyikan. Jangan menuturkan perkara yang sia-sia yang melainkan perkara yang mustahak saja. Dua
bibir yang dapat menutup mulut kita. Daripada kita berkata-kata sesuatu yang tidak baik. Hanya perkara yang baik-baik saja kita keluarkan. Perkara yang tidak baik, kita tutup dua bibir. Untuk nak menutupnya perlu pada dua bibir. Sebab itu Allah menjadikan dua bibir. Antara hikmahnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang batil. Orang yang tidak bersyukur atas kurniaan Allah ini, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak beramal dengan tuntutan dan arahan Allah, sesungguhnya dia telah melepaskan peluang dari memperolehi jalan kebaikan sama ada di dunia. Lebih-lebih lagi adalah dia rugi di hari akhirat nanti. Bahkan jalan kebatilan itu merupakan sejahat-jahat jalan. Dia boleh membawa kepada ketidakpatuhan kepada Tuhan. Dia boleh membawakan kepada asyik dan leka dengan kerja maksiat dan keji. Bahkan dia boleh mendatangkan mudarat nyawa, akal, tubuh, badan, harta dan maruah manusia. Maka daripada apa yang disampaikan melalui hadis ini, marilah kita sama-sama menggunakan akal yang sempurna dan panca indera yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memilih jalan kebaikan sebagai asas pilihan kita. Sebagai jalan terbaik yang akan menatijahkan kebahagiaan bagi kita. Baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih lagi dalam kehidupan di hari akhirat. Tidak ada kebahagiaan, muslimin muslimat sekalian, tidak ada kebahagiaan yang diharapkan oleh seorang muslim, melainkan jaminan kebahagiaan dari Tuhannya agar nanti di saat berpisah nyawa dari tubuh badannya, Allah sudi mengakui kita sebagai hamba-Nya. Inilah kejayaan yang besar. Inilah kebahagiaan yang paling besar bagi seorang Islam. Iaitu jaminan kebahagiaan dari Tuhannya di saat nyawa kita diambil nanti. Allah mengakui bahawa kita sebagai hamba-Nya. Dan Dia akan menaungi kita dalam rahmat naungannya. Serta dianugerahkan kepada kita syurganya yang kekal abadi yang disebutkan tadi. Pintu-pintu syurga sentiasa menyambut kita. Saya akhiri mau'izah ini dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai manusia yang mempunyai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau senang hati dengan segala nikmat yang anugerahkan, yang diredai di sisi Tuhanmu. Masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambamu, hamba-hambaku, kata Allah. Masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah. Serta Allah katakan lagi, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada kita sekalian, memberi manfaat kepada diri saya dan ahli keluarga saya, memberi manfaat kepada ibunda dan adik-adik saya, memberi manfaat kepada mereka-mereka yang hendakkan manfaat. Mudah-mudahan segala yang baik itu dari Allah, dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah dan yang tersalah adalah daripada kelemahan saya sendiri dengan kefakiran ilmu. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Terimalah segala apa yang aku sampaikan ini ya Allah. Ikhlaskanlah ya Allah apa yang aku sampaikan ini ya Allah.
Ya Allah, masukkanlah aku ya Allah dengan sabda Nabi-Mu ya Allah, dengan mafhum Nabi-Mu ya Allah. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku, yakni Nabi-Mu, satu ayat. Pasaksikanlah ya Allah, hamba-Mu telah menyampaikannya. Ikhlaskanlah ya Allah, terimakanlah ya Allah segala apa yang sampaikan ini ya Allah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini memberi manfaat kepada diriku dan diri ahli keluargaku dan sekalian hamba-hamba-Mu ya Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.